أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah buat pertama kalinya Baka IPD Jempol insya-Allah akan mengadakan kuliah online. Dan insya-Allah perkara ni kita akan teruskan dari masa ke semasa insya-Allah, bergantung pada kesempatan dan kesihatan yang Allah berikan insya-Allah. Sebelum kita mula, jadi sama-samalah kita tadah tangan, kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga program yang kita jalankan hari ini insya-Allah akan mendapat berkat dan rahmat daripada Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqimna min nuril fahmi wa aftah alayna bi ma'rifatik wa sahil abwaabal fadlik ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhilah aku dari kepada kebingungan ya Allah. Muliakanlah kami dengan cahayamu dan pengertian. Bukakanlah kepada kami ma'rifatmu dan mudahkanlah bagi kami pintu-pintu kurniamu. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha yang penyayang. Allahumma inni a'udzubika minal ahammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah dari rasa sedih gelisah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung daripadamu ya Allah dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu ya Allah dari cekaman hutang dan penindasan orang yang dianiaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hari ini kita akan bersama-sama dalam satu kuliah ilmu. Kejap nak attend sikit. Nunduk benar pula dah. Okey. Kuliah ilmu insya-Allah bab puasa. Jadi pada siapa-siapa yang tak faham bahasa Negeri Sembilan, boleh colek-colek orang sebelah apa dia khabar dia ustaz tu. Insya-Allah. Puasa ni tuan-tuan, orang Melayu bila puasa ni dia beranggapan inilah kali terakhir dia makan siang. Itu yang kadang-kadang kita ni bila tengok orang nak masuk bulan puasa ni, makan masing-masing bersakor. Macam itulah kali terakhir dia makan. Insya-Allah. Okey. Dari segi bahasa kita tengok, dari segi bahasa makna puasa ni tuan-tuan iaitu menahan diri daripada sesuatu. Ini adalah dari segi bahasa lah. Makna menahan diri ni, kita tahan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Itu dari segi bahasa. Dari segi syarak pula, kita ni menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampailah terbenam matahari. Makna kalau kita senang faham perkara-perkara yang membatalkan puasa ni, macam itulah makan apa-apa tu biasalah, nanti kita akan bincanglah perkara-perkara yang membatalkan puasa ni. Jadi kita nak cerita hari ni kan berkenaan puasa ni. Orang Melayu kebanyakan kan dia ni handa. Kita ni handa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau orang Arab nampak dia dah masuk yang bulan Syakban, dia dah nampak bulan Ramadan lah. Kita tak. Kita ni tuan-tuan, kita ni selalu kita masuk yang bulan 1,
tahun baru dah nampak gayo dah. Dah sibuk dah. Sibuk nak yalah nak buat persiapan gayo. Dengan jangan kata Syaban, jangan kata Rajab, hilang. Dia tahu ke gayo masuk tahun baru tu fikir gayo ni macam mana baju bang teh contohlah. Okey. Okey, insya-Allah. Dalam satu ayat Quran dalil berkenaan kewajipan kita berpuasa ni. Satu dia berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu semua orang yang bertakwa. Dan salah satu lagi firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maksudnya pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang menjadikan petunjuk bagi manusia dan penjelasan antara yang hak dan yang batil. Mereka sesiapa yang melihat bulan Ramadan hendaklah ia berpuasa. Ini adalah dalil-dalil lah. Dalil-dalil di mana yang kita kono yakin iaitu perintah-perintah berpuasa ni dah ditulis di dalam Al-Quran. Okey. Seterusnya kita tengok kita ada banyak hari lagi nak puasa ni. Jadi kita boleh sama-sama perlahan-perlahan kita belajar bab puasa ni. Jadi pada tuan-tuan, terutama pada Tuan Yusof Pokna. Jadi kalau ada nak tanya, boleh terus komen dekat situ, tanya apa benda nak tanya tentang puasa lah. Jadi jangan tanya bukan-bukan, insya-Allah. Gurau. Okey. Kita masuk ke hikmah berpuasa dan kelebihan Ramadan. Hikmah yang pertama, bila ketibaan bulan Ramadan ni, umat Islam seluruh pelosok dunia serentak mengerjakan puasa dalam satu masa tertentu. Kesatuan hati yang niat tulus ikhlas ini dilakukan semata-mata untuk mengabdikan diri terhadap Allah SWT. Maksud bulan puasa ni kan, kita ni puasa serentak. Daripada hujung dunia sampai ke hujung dunia puasa serentak. 30 hari kita puasa tu. Jadi Hakim misal ayo. Jadi bila kita puasa serentak ni menandakan apa? Menandakan kita ni kesatuan hati kita untuk mendambakan diri kepada Allah Taala. Makna kita sepakat. Tu yang kita kena sama-sama tuan-tuan. Kan? Okey, seterusnya. Yang kedua, dengan diwajibkan berpuasa, semua golongan Islam, kaya, miskin, berada dan tidak berada, terpaksa menempuh ujian yang sama. Dengan puasa ni kan, kita ni sama. Makna kaya ke miskin sama. Sama tu macam mana? Sama ni lapar sama. Dia kadang-kadang tuan-tuan, bila puasa ni, kata tok guru saya, dia kata kan, masa time puasa ni ada beberapa golongan ikut minggu. Contoh minggu pertama puasa, muka kotat, sekotat-kotat. Mana kalau ditanya tengah hari tu, kau malam ni tarawih ke mana tu? Dia tak jawab, dia kotat muka. Sebab apa? Lapar. Jadi minggu kedua dia dah selesa sikit. Selesa sikit dengan apa? Dengan puasa ni, perut dia dah lapar tu, dah selesa. Jadi dia tak berapa kotat benar muka. Itu dah maksud maksud apa? Maksud yang mengatakan sama ada kita ni golongan orang yang miskin ataupun orang yang kaya, bila bulan puasa ni sama je. Tak ada istilah kaya puasa sikit je. Kalau yang apa, yang susah ni puasa sampai malam, tak ada. Makna semua sama. Jadi semua merasakan kelaparan dan kehausan di siang hari. Kan? Seterusnya,
Dengan berpuasa menimbulkan keinsafan dan perasaan bertimbang rasa serta kasih mengasihi sesama umat Islam. Kita rasa apa? Bertimbang rasa. Mendidik diri kita ni untuk bertimbang rasa, lebih bertimbang rasa. Maksudnya apa? Maksudnya contoh kalau ada nampak orang susah, kita dah berasa dah, wih dan ni lapar ni. Betul, kita nampak orang susah, orang tu lagi dah lapar. Kan macam ada satu cerita kat Facebook tu kan, yang diceritakan oleh Syamsul Debat tu. Konon kredit lah sebab minggu lepas dia baru datang sini. Dia kata apa, ada ulama ada orang telefon dia masa tu live, macam ni lah live. Dia telefon, dia kata macam mana puasa dia ustaz, sebab dia ni daripada malam sampai ke siang sampai ke malam balik puasa tanpa ada buku dan sahur. Macam mana puasa sedih tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak ada kemampuan nak buku, nak sahur. Jadi apa bondo? Dia tanya sah ke tak puasa. Sedih tuan-tuan. Kita ni bukan kata macam tu tuan-tuan. Kan kita di Malaysia ni Allahu Akbar, mampu dia makan. Bukannya tak makan, mampu. Mampu dia makan. Itu pun kadang-kadang kita lupa nak bersyukur. Betul. Ifan, Waalaikumsalam. Dia bersalam kau nak jawab. Kan? Kat Malaysia ni mampu tak makan deh. Kan? Leko dek makannya. Kan? Itu yang kadang-kadang sekarang ni nak kat bulan puasa ni. Tu saya kata ustaz-ustaz ni kadang-kadang nak bulan puasa ni badan masing-masing naik. Sebab apa? Leko dek apa? Kenduri nyambut puasa. Kenduri nyambut puasa macam-macam kenduri makannya makan tu leko dek nyambut puasa. Tapi itu tak apalah, tak ada masalah lah. Kita nak sambut tu nanduan kita giang gembira menyambut bulan puasa. Betul sahabat saya. Waalaikumsalam Syekh Muhammad Hafiz. Tu sahabat kita tu. Okey, seterusnya yang ketiga, amalan berpuasa melahirkan jiwa insan yang selalu taat kepada Allah. Justru itu akan lahir pula ketenangan jiwa dan ketakwaan. Ini hikmah-hikmah kita berpuasa. Kita rasa selalu banyak taat pada Allah Ta'ala. Kan? Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kan, taat pada Allah ni susah kita nak buat. Lagi-lagi kita ni bila bulan puasa, kan, kita taat pada apa agak-agak? Kita taat pada azan. Leko nunggu azan. Azan Zuhur pun dia kata sama macam maghrib azan teh. Sama kau teh. Dia kata ada siapa di semua orang apa bunyi. Memanglah semua bunyi maghrib dengan Zuhur. Tapi waktu lain. Ini asal azan ni nak buka. Asal azan ni nak buka. Macam mana cerita? Kan? Tu yang ada orang request kat radio, tuan tolonglah putar azan maghrib. Saya dah lapar ni teh. Tak mohon bang. Ya. Seterusnya dari segi kesihatan, perut melalui proses berpuasa dapat dibersihkan, sekaligus beberapa penyakit yang terdapat di dalam tubuh badan manusia dapat diatasi. Ini dari segi kesihatan lah. Dan kita punya perut ni tuan-tuan, kita kena ada ketika dalam seluruh kehidupan kita ni ada ketika perut kita kena rehat. Kan? Ini macam-macam yang perut tertelan, kabau, kambing, lembu semua ditelan. Jadi itulah masa dan ketika perut kita rehat sekejap. Sekejap ya tuan-tuan. Daripada pagi petang bawa ke maghrib. Lepas maghrib tu habislah dengan kabau semua masuk tu. Tuntang-tuntang balik sian perut kita ya. Jadi hikmah antara hikmah dari segi kesihatan untuk merehatkan perut. Jadi ada kawan-kawan saya tanya. Kan? Ada orang tanyalah. Dia kata macam mana Ustaz kalau orang yang sakit perut tu, yang gastrik teh. Gastrik boleh puasa tak? Sebenarnya tuan-tuan, gastrik ni boleh puasa. Kan? Abang Zul Fendi, Waalaikumsalam bang. Mau kita share video ni, kita viral kan. Dan nak nanti Instagram. Contoh. Kan? Perut kita ni, kan? Orang yang apa? Yang kono penyakit perut, apa tu gastrik. Kan? Gastrik ni boleh puasa.
boleh. Tapi dia punya apa? Dia punya mindset tu lah. Kata orang mindset tu kono betul. Janganlah kita kata lapar memang lapar lah jadi kan. Tu sebab kita ni kalau dalam contoh kita didik anak-anak kita berpuasa kan. Ada cara dia tuan-tuan sebenarnya. Bila nak didik anak berpuasa, tengok anak tu. Kalau anak tu pukul 11 dia kata lapar, kan budak tu biasalah budak. Kan dia kata mak lah lapar pukul 11 dah mak tak tahan ni teh. Assassin. Waalaikumsalam Zan. Oi lama tak nampak kawan lama dah pindah jauh ni share kita punya video ni. Biar view tu ramai sikit. Kan contohlah anak kita kan budak nak belajar puasa kan. Kita ajar dia puasa. Pukul 11 tu dia gaduh lapar. Mak lapar mak. Jadi cara nak buat berilah makan. Boleh tak ada masalah. Tapi kalau bapak budak tu jangan. Bapak budak dia kata mak lapar mak yang lapar dah. Lampar kamu kau tu. Banyak dia tua tak nak puasa. Macam tu macam rasa. Kan? Seterusnya hikmah berpuasa ni. Hikmah berpuasa ni seterusnya yang kelima, puasa ni disifatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai separuh daripada kesabaran. Separuh daripada kesabaran. Orang kata sabar tu separuh daripada iman, betul tak? Tapi cuba kita fikir, kalau orang kata sabar bang, sabar separuh daripada iman, sabar ni separuh dia apa? Cuba tanya balik separuh dia apa? Kadang-kadang orang kata sabar separuh daripada iman, tapi separuh dia apa? Separuh dia apa tuan-tuan? Separuh lagi syukur. Bila separuh syukur ni barulah dapat sabar. Kan? Bila kita syukur barulah datang sifat sabar. Ni kadang-kadang kita tak syukur, lepas tu nak sabar. Kadang-kadang orang yang nak syukur pun kadang-kadang tak syukur. Contoh, jangan marah pula. Ya. Yang keenam, orang yang berpuasa lebih disayangi Allah, selamat daripada api neraka dan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ni hikmah. Kita baca hikmah dulu. Ni bila kita nak habis sesuatu ni baru kita masuk bab puasa yang lain-lain tu kita bincangkan. Kita bincang bab hikmah dulu. Kita nak tarik dulu orang nak puasa ni. Yang malih nak puasa ni nak cemat seorang. Kan? Jadi orang yang berpuasa ni lebih disayangi oleh Allah dan selamat daripada api neraka. Tak nak kau? Tu cerita kan. Yang ketujuh, kedatangan Ramadan ada keistimewaannya kerana dianjurkan ibadah solat tarawih. Ni yang special ya tuan-tuan. Kan? Bila ada sembahyang bila ada bulan puasa ni yang ada sembahyang tarawih. Kita puasa sebelum ni puasa sunat ko malam tu ada tarawih dah bangun. Jangan ambil tarawih malam tu. Gila nama kan? Kita buat tarawih. Tarawih jangan buat 2 rakaat dia bangun. Kan? Yang takono tu galaklah kau pada orang. Kan? Tarawih ni buatlah depan. Kan? Sembahyang sunat tuan-tuan. Kono faham sembahyang sunat. Kalau seandainya lah tuan-tuan, ibu-ibu kan duduk rumah yang tak dapat pergi masjid, tak dapat pergi surau kan, ada ketika kita ni tak berapa sihat contoh kan, kita boleh buat kat rumah, boleh sembahyang sunat, boleh duduk atas kursi, boleh tak ada masalah sembahyang sunat, tapi pahala separuh lah kan. Jadi kalau tak mampu nak berdiri, buat lapan latih bangun, buat lapan dah bontui makan. Tahu tak bontui? Bontui ni apa? Macam betul-betul kenyang lah. Dah bontui dia makan. Dah bontui dia makan, tak maun dia sujud, tak maun dia rukuk. Hari ni kalau rukuk ni ustaz memang keluar melambat ni. Contoh. Kalau macam tu gaya sembahyang duduk. Namun sembahyang sunat boleh, tak ada masalah. Ya. Seterusnya, di samping itu diwajibkan juga zakat fitrah. Zakat fitrah ni kan, zakat fitrah ni kena bayar individu. Ya, insya-Allah lah setakat ni saya ni ambil zakat lah di IPD. Siapa-siapa nak bayar boleh contact me. Bahasa Inggeris keluar kan. Seterusnya, ketibaan Ramadan menandakan terbukanya pintu-pintu syurga yang ditutup pintu-pintu neraka.
dan dirantaikan syaitan. Syaitan mendirantaikan tuan-tuan, kan? Tu sebabnya kita bila bulan Ramadan ni, kan? Syaitan memang dirantai. Tapi kita jadi syaitan. Contoh cerita. Kan? Tu yang bila kita masa bulan Ramadan ni, kita banyak-banyakkan beramal, banyak-banyakkan zikir, banyak-banyakkan semayang, banyak-banyakkan semayang sunat, lepas tu banyak-banyakkan baca Quran, banyakkan benda tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Quran ni, kan, tuan-tuan cuba kadang-kadang fikir diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Kita ni kadang-kadang bila baca Quran, last kali kita baca bila? Cuba tanya diri sendiri. Kalau malam tadi baca last kali Ustaz, alhamdulillah. Kan? Kalau malam last Ustaz, tapi tahun bila tak ingatlah. Tu parahlah. Kan? Kono muhasabah diri, kan? Quran ni tuan-tuan, kan? Quran ni senang faham. Kalau kita tinggalkan Quran ni, dia lagi jauh daripada kita. Jadi itu benda tu kena hati-hati lah, kan? Sebab apa? Quran ni yang salah satu pembantu kita besok. Kan? Apa lagi benda kita nak harap tuan-tuan, kan? Jadi bacalah Quran. Hari-hari dapat dalam 5 ayat, 6 ayat jadilah. Kan? Dapat 2 ayat jadilah. Kan? Okey. Dan dirantaikan syaitan. Dia saya kata tadi, dirantaikan syaitan. Syaitan ni dirantai bila Ramadan. Tapi syaitan dirantai. Yang tak dirantai apa kakak? Yang tak dirantai adalah nafsu. Itu yang tuan-tuan, kalau pergi bazar Ramadan, selagi ada jari yang yang hidup ni, kalau ada 10 jari, 10 lah plastik. Tu yang kadang-kadang 10 jari dah penuh plastik, ada sebelah plastik, mana letak satu, dia letak kat gigi. Tang gigi tu, gigi jangan ngasih ke depan, dia letak sangkut zap teh, sebelah plastik. Kan? Masa time buka, time buka tu kono 3 kotul kuih, air sejawat, dah menyanda, konyang pula dah. Itu yang makanan banyak tu sebab nabihan. Itulah jadi seminggu yang pertama tu, kan? Minggu yang pertama tarawih tu, solat lambat makanan dekat surau, dekat masjid. Dibagi dekat tu lah, dekat moreh tu. Sebanyak-banyak jadi itu yang kita kena elakkan, kan? Itu yang kadang-kadang moreh minggu pertama tu tuan-tuan, kena tengok benda yang kita makan. Takut apa? Takut roti john tu ada kasan gigi, kap dia sikit. Tak laratlah makan. Dia buat puluh-pulusan sisa pepejal, dia beri dekat masjid, beri kat surau. Kan? Kita pun baru lepas tarawih, kan? Tengok buka-buka, apalah ada kasan gigi ni. Rupa jiran sebelah punya gigi. Jadi hati-hati ya. Janganlah kita beli ikut nafsu. Kan? Kita pergi ke bazar Ramadan tu, kita target benda yang kita nak beli. Jadi janganlah kita beli tu ikut nafsu, kan? Hati-hatilah, kan? Ini dah korek beli ya, sampai RM90 habis sekali agung. Parah dah, kan? Dan seterusnya malam nuzul Al-Quran 17 Ramadan merupakan saat penting Al-Quran diturunkan dari langit ke dunia untuk menjadi pedoman manusia hingga ke akhir zaman. Ini dah, kan? Dalam Quran, dalam peristiwa-peristiwa penting, kan? Dalam bulan Ramadan ni banyaklah peristiwa-peristiwa. Antara yang tadi kita ada nuzul Al-Quran, lepas tu dalam banyaklah keistimewaan ketika Ramadan ni tuan-tuan. Lepas tu yang terakhir terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar iaitu satu malam yang padanya terdapat saat penuh keberkatan menyamai 1000 bulan, iaitu 83 tahun 3 bulan nak diikutkan, kan? Betul. Sisi Elwin, waalaikumsalam. Jadi siapa-siapa yang nak tanya ni boleh komen dekat sini, tanya apa benda soalan nak tanya insya-Allah. Kita kalau tak dapat jawab hari ni, jawab akan datanglah insya-Allah. Okey, tu hikmah berpuasa. Tujuan saya bagi tahu hikmah ni bukan apa. Kita nak promosikan cerita pasal Ramadan, apa keistimewaan yang bulan Ramadan ni. Lepas tu baru kita bincangkan syarat-syarat puasa, syarat sah puasa,
rukun-rukun puasa ni semua kita kena bincangkan sikit demi sikit. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni setahun sekali menghadap Ramadan ni kan, kita kena ulang kaji kata orang. Kita bukan pandai tuan, termasuk yang bercakap ni tak pandai mana dah kan, kita sama-sama kan. Saya nak screenshot umat kau. Saya nak screenshot sekejap untuk make laporan besok lah. Jadi ini ada hikmah, ada seboleh hikmah yang kita bincangkan tadi insya-Allah kan. Kalau ada soalan boleh boleh tanya, siapa-siapa ada soalan tanya, kita boleh bincangkan sama-sama kan. Jadi hikmah ni yang kita dah bincangkan tadi, sama-sama lah kita rasakan diri tu seronok nak menyambut Ramadan. Ada orang, bukan orang sini lah, orang tempat lain kan, ada orang yang kadang-kadang dia nyambut puasa tu, dia cara macam mana? Muram. Tak ramai ni puasa ni, pantang betul lapar ni. Ada macam tu. Ada orang yang sambut puasa ni dengan apa? Dengan hati yang gembira pun ada. Kita yang mana tuan-tuan? Kena jawab diri sendiri. Kalau kita rasa kita ni Allahu Akbar, tak lama nak puasa nak makan siang ni, macam mana cerita ni? Itu tengok diri sendiri kan. Tengok kita punya diri, muhasabah diri kita. Kalau tahun lepas puasa kita penuh, tahun ni mesti penuh dan dan lebih banyak baca Quran. Kalau tahun lepas puasa kita tak penuh puasa kita, tahun ni kita cuba penuhkan. Jadi bagi ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang tahun lepas puasa tak penuh kan, tertinggal sehari dua, silalah ganti. Ini ada beberapa hari lagi ni sebelum minggu depan, boleh ganti. Kalau ada seminggu boleh leh, ada 3 hari boleh leh, ganti. Sebab apa? Sebab nanti untuk mengelakkan kita kena fidyah kan. Fidyah ni kena faham, orang yang bayar fidyah kan, gandaan tu ikut tahun semasa. Kalau tuan-tuan tahun ni puasa, tak tahun lepas puasa tapi tak penuh 2 hari contoh kan, yang digando cuma fidyah. Tahun semasa tak gando tahun depan. Contoh, kalau tahun ni tak puasa, tak dapat puasa kan, tak sampai, gandaan untuk tahun tak digando. Gandaan untuk hari tu tak digando. Kalau 2 hari dah kena ganti. Yang gando apa? Yang gando cuma bayaran fidyah kan. Itu kena apalah, kena hati-hatilah benda ni. Sebab kalau kita tak bayar fidyah tu kan, kita dikira berhutang. Dan pula kalau seandainya dah bayar fidyah tu kan, dah bayar pun fidyah tu Ustaz, tapi dalam masa yang sama kita tak ganti pun dikira hutang kan. Sama-sama lah kita supaya apa? Supaya puasa tahun ni kita harapkan kita lagi elok daripada tahun-tahun yang lepas. Okey, 100 saja untuk hari ni. Besok kita sambung untuk syarat wajib puasa, masa dan ketika yang sama 8.30 insya-Allah. Jadi pada yang tengok live ni, besok pukul 8.30 pagi kita mula. Dalam setengah jam, siapa-siapa ada persoalan boleh tanya dan minta share. Benda ni tolong share. Jadi kita sama-sama share supaya apa? Supaya pahala kita dapat, ilmu manfaat kita dapat, ilmu yang untuk kita pun kita dapat kan. Hari kita baca doa sikitlah untuk pagi ni, supaya apa? Tuan-tuan yang mendengar live ni dalam lingkungan rahmat Allah. Mula-mula pagi ni kita kena doa sikit kan, supaya kerja yang kita lakukan sepanjang hari ni dapat rahmat daripada Allah Ta'ala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah ya Alim, ajarkanlah kami yang lemah ini untuk melihat jalan keluar dari semua masalah yang membelenggu diri kami. Ya Allah, bukakanlah hijab kami yang tidak mampu melihat setiap kebaikan pada kejadian dan takdir-Mu ya Allah.
Ya Allah, takdirkanlah yang baik-baik untuk diri kami. Janganlah kau menguji kami pada apa yang tidak mampu kami lalui. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat bagi kami, Ya Allah. Ya Allah, sejahterakanlah kami dengan kesihatan yang baik, supaya dengannya kami mampu beribadah kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak dosa kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami redha pada sesuatu yang mengecewakan hati kami. Ya Allah, kami percaya, Ya Allah, Engkau akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik dari bagi kami, Ya Allah. Ya Allah, tolongilah kami untuk melakukan segala kebaikan sekecil apapun, kerana kami tahu kebaikan mana yang akan membawa kami ke syurga, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah kedua dosa ibu bapa kami, dan kau gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan untuk mereka yang boleh membawa mereka ke syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pengorbanan mereka tidak mampu kami membalasnya, Ya Allah. Justru itu, Ya Allah, kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami tempat yang istimewa di syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau jadikan hari ini sebagai hari yang terakhir buat kami, Ya Allah. Temukanlah kami dengan hari-hari yang mendatang, Ya Allah. Tetapi, Ya Allah, seandainya hari ini hari terakhir buat kami, Ya Allah, Engkau rahmatilah kami dan jadikanlah hari yang paling bererti, penuh dengan cahaya iman, menerangi kasih sayang-Mu, Ya Allah. Ya Ghaffar, ampunkanlah juga dosa anak isteri kami, Ya Allah, kaum keluarga kami, Ya Allah, guru-guru kami, Ya Allah, sahabat-sahabat kami, Ya Allah, serta sekalian muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.